Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton dan juga sahabat yang sedang menonton live di beberapa platform kita. Jadi, kalau sama ada anda tengah menonton di Facebook Multiracial Reverter Muslim ataupun Facebook Muhammad Azim ataupun Bro Azim dan juga Facebook saya, Bro Adan Tan. Dan juga jangan lupa pula anda yang sedang menonton di TikTok Azim Street Dakwah. Jadi, pada hari ini kami bersiaran sekali lagi pada hari Rabu 8 Oktober pada pukul 8 dalam program rancangan Makcik Dakwah episod keempat. Ya, hari ini adalah episod keempat, menandakan juga sudah sebulan kita bersiaran dalam program ini. Jadi, bagi sahabat yang baru menonton rancangan ini, saya membuat sedikit pengenalan. Dalam rancangan ini, saya dan juga Bro Azim akan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman kami membuat street dakwah, terutamanya di kawasan Bukit Bintang, di mana kami berjumpa dengan prospek belum Muslim dan juga Muslim, dan kami berkongsi perbualan kami bersama dengan prospek, sama ada mereka mungkin bertanya persoalan dan bagaimana kami nak berkomunikasi dengan prospek-prospek dan juga bagaimana kita boleh menjawab persoalan. Sebab saya percaya kalau sahabat-sahabat yang tengah menonton live sekarang ada yang pernah terfikir untuk nak buat dakwah, tapi anda terhenti sebab tak tahu macam mana mula ataupun takut apabila kawan anda yang belum Muslim tanya soalan yang kamu tak pernah dengar. Jadi insyaAllah dalam program ni, saya dan juga Bro Azim akan berkongsi bagaimana kita boleh komunikasi, bagaimana kita boleh membuat dakwah melalui lisan kita, dan insyaAllah semoga dengan rancangan ini kita dapat mendapat manfaat. Dan jangan lupa pula yang sedang menonton untuk like dan juga kongsikan siaran langsung sekarang kepada sahabat-sahabat dan juga ahli keluarga supaya kita dapat sama-sama mendapat manfaat. Dan jika ada sahabat yang ada persoalan, boleh juga untuk kemukakan di ruangan komen dan insya-Allah kalau ada masa kami akan menjawab persoalan anda. Jadi, pagi hari ini bersama saya Bro Azim ada di sini. Ya. Assalamualaikum Azim. Assalamualaikum. Ya, hari ini dah sebulan kita tak sedar dah sebulan kita buat live ni. Betul, alhamdulillah. So, Itulah bila ada kata sebulan tu, tadi pun kalau tak sedar-sedar, kita dah sekarang ni, hari ni 9 hari bulan 10, kan, kita sekali lagi kita ada dalam program Makcik Dakwah ni, kita nak bincang untuk, macam ada kata tadi episod keempat kan. yeah. So, bagi mana-mana yang sahabat-sahabat yang tengah dah menonton tu, just boleh share pada kawan-kawan yang lain, supaya at least boleh tahulah. Satu poin yang Adam kongsikan tadi, ada mungkin di kalangan kita yang nak berdakwah tapi tak tahu. Jadi that's why kita, antara purpose kita buat program ni, kita nak tunjukkan macam mana cara kan. Kalau mungkin daripada situ cara yang simple yang kita tunjuk tu, mungkin daripada situ boleh memberi keyakinan kepada sahabat-sahabat yang teringin nak turun, teringin nak buat. Jadi at least dengan perkongsian kami ni, anda dapat gambaran macam mana nak buat secara, kita kata secara mudah lah kan. Betul. So hari ni kita nak bincang apa Adam? Ya, sebab dua minggu lepas dan juga minggu lepas saya kongsi dengan prospek yang dengan dari negara China. Dari pemahaman masyarakat Cina ni apa pegangan mereka, pemahaman mereka dengan Tuhan. Betul. Jadi hari ni kita berlainan sikit sebab Bro Azim pula kami akan kongsikan video juga daripada Bro Azim. Sebab hari ni prospek dia special sikit. Bukan Muslim. Betul? Kalau nak kata dari segi dia punya akad tu nampak dia bukan Muslim lah. Tapi sebenarnya dia lahir Islam. Okay. So mungkin kita kata dia memang dia lahir Islam, cumanya dia ada keraguan, dia ada salah faham yang membuatkan lala dia nak keluar, dia kata dia tak percaya pada Tuhan lah. Dia kita kata dia tak terima agama itu sendiri. So itulah yang kita kata perbincangan saya dengan dia. Jadi mungkin saya just kongsi lah bersedikit dia punya latar belakang lah. Benda ni kita kata benda ni berlaku pada tahun lepas, lebih kurang dalam bulan 11 bulan 12 macam tu, dekat Bukit Bintang. Jadi seperti bila sebut pasal street dakwah ni, orang biasa fikir kita just buat dakwah pada bukan Islam saja. Tapi sebenarnya apa yang kita buat adalah kita juga mengambil kira mana-mana kita kata orang Islam kita yang kalau ada salah faham, ada keraguan pasal Islam, kita pun akan cuba santunilah. Jadi apa yang berlaku pada hari tersebut, pada hari kejadian, kami ada buka booth, dan dekat booth tu antara tarikan kita adalah kita ada tulis kat situ, do you know that Muslim love Jesus and Muhammad. Jadi dia pun tertarik lah. Ada seorang, saya nampak daripada jauh ada seorang lelaki
Melayu kan. Yang memang daripada jauh saya nampak memang dia Melayu lah kan. Sebab pun dia nampak macam gaya orang Islam lah. Jadi apa saya buat, saya pergi kat dia, saya tegur dia, saya kata Assalamualaikum. Tapi dia tak respon. Jadi itu yang mungkin kat situ saya fikir mungkin dia ni bukan Islam lah kot. Sebab kadang-kadang kita kan duduk kat Asia ni, kita nampak macam ada orang muka tu macam orang Melayu, tapi sebenarnya bukan Melayu pun. Filipin ke dan sebagainya kan. Jadi bila saya tegur, dia tak jawab salam. Dia pun terus tanya. Dia kata, ni apa benda ni? Jadi saya pun explain lah, kata kita kat sini kita datang just nak kongsi pasal Islam. Kita nak cerita pada orang pasal apa itu Islam. Kalau mereka ada salah faham, ada persoalan-persoalan pasal Islam yang mereka nak dapatkan jawapan, jadi mereka boleh bertanya pada kita. Kita open je. Dan kita buat ni, kita tak fokus hanya pada orang bukan Islam, tapi kita juga fokus pada orang Islam juga. Jadi kalau ada orang Islam yang dia ada salah faham, dia pun boleh tanya je. Kami open je untuk nak dengar. Jadi dia pun kata, okay, alright. Dia pun ambil pamphlet, dia pun pergilah macam tu. Lepas tu, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit macam tu, dia datang balik. Dan bila saya perasan dia datang balik, saya pun approach pada dia lah. Dan dia pun cakap, sebenarnya saya ada soalan. Dia kata dia ada soalan. Lepas tu dia pun terus bertanya lah. Jadi apa yang dia tanya tu, mungkin kita boleh saksikan video ni dululah. Saya ditinggal mati bapak kan. Okay. Lepas tu stroke dan sampai saya tak percaya Tuhan tu melakukan. Okay, alright. Memang Tuhan tu memang rasa memang tak ada lagi. Okay. So maksudnya Zul kata, Zul ambil keputusan kata Tuhan tu tak wujud sebab apa? Sebab orang-orang yang sayang, keliling yang Zul sayang semua sudah tak ada, betul tak? Okay. Kalau ikut logik Zul macam tu, dan maksudnya waktu keluarga ada, Tuhan tu mesti ada, betul tak? Kan? So ada bila Zul fikir macam tu kan. Baik, persoalannya adalah bila sebut pasal Tuhan. Adakah Tuhan dia macam tu? Dia wujud and then tiba-tiba tak ada. Dia saya bagi contoh lah. Ini warna apa? Merah. Merah kan? Baik. Zul pergi kat mana-mana tempat sekalipun, adakah merah ni akan tukar? Kalau yang tak ada penglihatan Maksudnya kalau tak ada penglihatan memang dia tak nampak kan? Tapi adakah dia mengubah fakta bahawa ini adalah merah? Dia tak mengubah, betul tak? Dia sama juga situasi macam ni Zul. Waktu Zul ada keluarga, ada ahli keluarga yang tersayang, waktu tu memang Tuhan ada. Dan waktu Zul sudah kehilangan ahli keluarga sekalipun, Tuhan pun still masih ada. Satu sifat kita kata Allah adalah maha adil dan juga dia maha pengasih. Yang mungkin orang akan persoalkan, kalau Tuhan tu sayang, kenapa dia biar orang yang kita sayang meninggal? Dekat situlah Tuhan kena berlaku adil. Tuhan nak pastikan Tuhan nak uji you, nak pastikan you betul-betul you layak masuk ke dalam syurga dia, maka dia kena uji you. Tuhan kena berlaku adil. Lepas tu kalau you tengok orang, kalau contoh Zul, you kata you tak percaya pada Tuhan kan? Adakah membuktikan bahawa Zul dah tak ada apa-apa cabaran dalam hidup? Masih je. Tak je. Masih tetap ada, betul tak? Maksudnya, you percaya tak percaya, cabaran tu tak ada. Contohlah, Zul berkahwin. And then contoh Zul kekal sebagai orang tak percaya pada Tuhan lah. Baik, adakah sampai satu masa nanti, isteri you memang takkan mati, ataupun satu hari dia akan mati juga? Itu tip. Pasti mati. Pasti mati, betul tak? So, hakikatnya dia tak mengubah apa-apa. Tuhan tu tetap ada. Okay, yang tu video yang Bro Azim bersembang dengan Fosfat tadi tu. Berapa lama waktu tu saya tengok macam lama juga sembang tu? Memang video tu lama lah. Kita kata perbincangan tu, saya boleh kata dalam sejam lebih. Cuma kita just cut mana yang boleh lah kan. Jadi kalau perasan daripada video tu, dia punya kita kata yang dikongsikan, dia kata apa? Sebab dia ada bau kematian ayah dia. Jadi dekat situ dia kata deep down dia rasa macam Tuhan tu tak wujud. Sebab apa? Dia kehilangan ayah yang dia sayang. Dan actually sebenarnya bukan hanya pada kematian ayah dia sebabkan dia nak tak percaya pada Tuhan. Tapi sebenarnya ada lagi perkara-perkara lain yang berlaku. Dia ada kongsikan, cumanya saya tak selitkan masuk. Sebab apa? Kita nak menjaga privasi dia. Dan alhamdulillah dia pun membenarkan untuk kita nak berkongsi benda ni sebab atas untuk manfaat kita bersamalah. Jadi ada banyak lagi perkara yang berlaku pada family dia. Jadi dekat momen tu lah yang buatkan dia rasa Tuhan ni tak wujud lah. Sebab apa? Banyak sangat
ujian, banyak sangat kita kata kesengsaraan dalam hidup dia. Jadi dia rasa macam Tuhan ni tak wujud. Kalau Tuhan tu wujud, seperti mana yang kita faham, kita kata Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. So sepatutnya Tuhan tu kena ada lah kan, kena berkasih sayang lah pada dia sebagai makhluk. Kenapa nak uji dia macam-macam? Jadi dekat situ yang membuatkan dia ada salah faham, yang mana dia membuatkan dia salah faham pasal Tuhan tu sendiri, pasal Allah tu sendiri, sifat Allah tu sendiri. Jadi lantas kat situ yang buatkan dia tak percaya pada Tuhan lah. So dia basically kalau kita nak faham daripada dia punya kefahaman ni, ini yang kita kata sebagai the concept of the kita panggil sebagai the problem of evil. Kalau mungkin ada ingat apa problem of evil adalah, maksudnya dia menyalahkan kita kata sesuatu. Ataupun kita kata problem of evil ni adalah kita kata dunia ni kalau Tuhan tu ada, dia semestinya tak boleh ada benda jahat lah. Dia tak boleh ada kesusahan, tak boleh ada keburukan. Dia mesti semuanya perfect. Ya, pernah dengar juga ada orang kata kalau Tuhan cipta manusia, kenapa ada iblis, kenapa ada syaitan pula? Ya, betul. Ya, persoalan macam tu. Betul. So itulah kita kata the problem of evil tu. Dan kenapa this mindset of kata dunia ni tak boleh ada kesengsaraan, dia tak boleh ada kejahatan dan sebagainya, dia sebenarnya dia berlaku daripada dia datang daripada kita kata pemikiran ni, dia banyaknya datang daripada pemikiran daripada barat sebenarnya. Dan kenapa benda tu berlaku? Mungkin sebelum tu kita ala-alukan sahabat kami pada Faizal daripada Singapura yang sedang menonton secara live. Okey, assalamualaikum pada Faizal. Okay. Terima kasih sebab menonton sekali. So boleh kongsi-kongsikan pada sahabat-sahabat lain. Baik, apa yang berlaku dekat Eropah? Mereka dibesarkan dalam kita kata keluarga Kristian. Dan kita tahu Kristian ni dia ada satu pemahaman yang mana Tuhan ni dia Maha Penyayang. Of course dia samalah macam Islam. Kita pun ada juga Allah tu Maha Penyayang, betul tak? Tetapi dia sampai tahap yang mana dia kata, apa yang sepanjang mereka dibesarkan, mereka hanya dibesarkan dengan kata Tuhan ni all loving, Tuhan ni all loving, Tuhan ni dia sangat penyayang, sangat mengasihi kita sampai sanggup untuk nak mengorbankan diri dia dan sebagainya. Dan sampai tahap ada setengah Kristian kata there's unconditional love. Maksudnya Tuhan ni memang akan sayang pada kita tanpa ada syarat langsung. Kan? Jadi bila ada that kind of pemikiran, dia anggap bahawa Tuhan ni mesti sayang pada kita. Lepas tu tiba-tiba pop datang ujian. Jadi macam mana agak-agak perasaan kita? Macam kecewa lah. Percaya Tuhan tapi Tuhan pula tak tolong saya. Betul kan? Dia kecewa dengan ada berlakunya macam-macam. Hilangnya family, hilangnya kita terpunca pendapatan, hilang macam-macam lah kan? Tempat kebergantungan dan sebagainya. Jadi dia mula rasa kecewa dan kat situ dia rasa macam ada conflict of idea. Sebab selama ni dia dibesarkan dengan kata Tuhan ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan ni sayang pada kita, dia nak yang terbaik untuk kita. Dia tak nak kita susah dan sebagainya. Dia sangat sayang pada kita. Jadi kat situ yang membuatkan kita kata mereka ni dia nampak ada conflict of idea kat situ. Dan tambahan mereka tak boleh nak comprehend that idea. Macam mana kita kata Tuhan yang sangat pengasih ni, penyayang ni, tiba-tiba membenarkan adanya kejahatan, berlakunya kemusnahan dan sebagainya. Jadi kat sini yang sampai tahap kan, apa yang mereka buat adalah mereka decide untuk tak buy the idea lah. Mereka renounce sebagai kita kata agama Kristian. Dan that's why kalau kita tengok dekat statistik pada tahun 2018, ini satu statistik yang diambil pada 2018 yang mana dia ambil bancian kepada orang kita kata budak-budak muda, remaja daripada lingkungan umur 16 sampai 29 tahun. Dan dia orang ada pelbagai soalan yang dia orang tanya. Jadi hasil daripada statistik ni membuktikan bahawa contoh kalau kat depan ni ini adalah statistik dekat negara UK. Sebab statistik kajian ni dibuat kepada 12 negara dekat Eropah. Jadi kalau kita tengok dekat UK, dikatakan 70% orang muda, remaja yang dahulunya Kristian tetapi sekarang ni dah renounce sebagai unaffiliated. Maksudnya dah tak percaya pada mana-mana agama
ataupun dah tak percaya pada Tuhan tu sendiri. Kan? Maksudnya, dan sebab tu kalau tengok dekat headline ni, ini dapat yang petikan yang diambil daripada The Guardian, berita daripada The Guardian. Dia punya headline tu memang provoke lah. Dia kata apa? Christian no longer, dia kata kan, default is gone. Christianity as default is gone. Maksudnya Kristian tu, agama Kristian tu dah tak ada dah dekat Eropah ni kan. So Orang tak percaya. yes, orang dah tak percayalah. Jadi di mana tu jadi satu kerisauan sebenarnya dekat kebanyakan gereja dekat Eropah. Jadi kenapa benda tu berlaku? Again, sebab mereka dibesarkan dengan kepercayaan bahawa Tuhan ni Maha Pengasih, penyayang, takkan ada kesusahan berlaku. Jadi itu yang buatkan dia salah faham. Okay. Jadi apa yang berlaku pada Muslim, lelaki Muslim tu, dia termakan dengan idea yang dibawa oleh Barat. Jadi sebenarnya benda tu kan, kalau saya boleh kaitkan, mindset ni dia bukan saja Kabara. Sebab dulu saya seorang Cina, alhamdulillah okay. sekarang masih Cina lah. Jadi sebab benda ni dia wujud juga. Sebab macam dulu bila saya katalah saya beragama Buddhism, tapi padahal bila kata tentang kepercayaan agama ni, biasa mindset saya adalah saya pergi tokong, saya pergi sembah sebab saya meminta sesuatu. Okay. Dia macam contohlah macam dalam video tadi tu, dia kata Tuhan tak tolong dia semua. Sebab mindset saya dulu, masyarakat pun memang ada mindset macam ni lah. Dia akan fikir saya beragama, jadi saya pergi sembah, saya pergi macam food offering lah, kita memuja Tuhan tu. Okay. Kita nak something. Macam orang kata lah, dalam Islam kita kata dengan doa lah. Kita berdoa, maksudnya saya dah sembah Tuhan ni, saya berdoa. So mindset saya adalah, oh Tuhan kena tolong saya. Contohlah antara benda kita, kalau dulu kecil kita minta tentang pendidikan, nak belajar pandai, ataupun kalau golongan yang bekerja dia akan minta supaya kerja dia berjalan lancar, ataupun pas bisnes dia nak kaya. Ada juga orang yang pergi meminta nombor ekor. Contoh ada dalam video saya pernah tengok lah, ada orang yang bila dia pergi sembah, sebenarnya dulu saya pernah buat lah. Dia pergi depan tokong tu, maksudnya patung tu, boleh tengok dalam video juga. Dia akan pergi depan patung tu dan dia akan ada satu bekas yang akan letak nombor-nombor cabutan, macam kita draw lots lah. Cabutan nombor 0 hingga 9. Dan dia akan goyang. Bila yang jatuh tu, dia akan anggap itu Tuhan bagi dia macam petunjuk. Nombor yang keluar, contoh nombor 3 keluar. Ini nombor pertama. Dia akan berulang kali lah untuk contoh kalau dia nak beli 4 digit. So dia akan ambil nombor tu. So basically itulah fahaman mereka. Saya sembah untuk kekayaan, saya sembah untuk kesihatan, saya sembah untuk pendidikan. Maksudnya dia ada something yang keduniaan, duniawi, benda duniawi yang saya sembah, ini I need something. So benda ni kalau kita kata dari segi psikologi, memang itu manusia. Bila kita buat sesuatu, kita akan rasa contohlah saya pernah tolong Azim. So saya akan rasa next time mungkin Azim akan tolong balik saya. Betul, maksudnya dia macam saya bagi you service, you kena bagi saya balik lah service kan. Dia macam ada satu English, satu peribahasa, you scratch my back, I scratch your back. Dia saling membantu lah. So basically itu dia punya fahaman. Jadi bila kita kata dalam kepercayaan agama ni, jadi masyarakat ada pemahaman macam tu lah. Saya sembah, jadi kalau Tuhan tu saya dah sembah, maksudnya dia kena bagi saya something. Dia macam contoh lah, kalau dalam tokong Cina ke apa kan, Taoism ke Buddhism, dia kadang-kadang kita akan nampak satu fenomena, ada tokong yang ramai penganut pergi, tapi kadang-kadang ada tokong yang kurang orang. Walaupun kalau dalam tu mungkin Tuhan yang sama disembah, tapi kadang-kadang Tuhan patung dalam tokong ni dia ramai orang, di lain dia tak ramai. Aziz pernah nampak, tahu tak sebab apa? Bila Adam sebut pasal benda ni, saya teringat dengan kita kata episod yang lepas, yang bila Adam ada kongsi pasal ada satu Tuhan yang pegang pedang tu. Apa nama dia? Kuangkong. Ya. Saya pernah ada lah sahabat saya pun yang Cina, dia pernah cerita lah, dan dia ada tunjuk ada dua kita kata pasal Kuangkong ni. Dia kata apa? Hakikatnya Kuangkong ni disembah oleh satu kita kata polis Cina. Kenapa dia sembah kita kata Kuangkong ni, sebab apa? Sebab dia nak minta pada Tuhan Kuangkong tu, dewa Kuangkong tu, untuk apa? Untuk memudahkan untuk mereka nak tangkap penjahat. Tetapi dalam masa sama juga, penjahat dia buat apa?
dia pergi sembah kuangkong Betul. dan dia minta apa? Dia minta untuk Perlindungan. perlindungan daripada pihak polis pula. Kan? Jadi kat situ yang mana sahabat saya kata dia macam ini dia punya joke lah, bukan saya. Dia kata kalau macam situasi tu macam mana kawan-kawan tu nak pilih, dia nak backup Bantu siapa mana? kan, nak bantu mana kan. Bagus. So dekat situ yang dia kata mungkin kawan-kawan dia akan bantu siapa yang bagi lebih banyak lah duit kan, lebih banyak duit kat situ, atau lebih banyak offering kat situlah kawan-kawan akan lebih banyak bantulah. So bila dalam cerita tu saya nampak ada relate that kind of macam mengharapkan that service tu. Kan? Saya sembah Tuhan ni, spesifik Tuhan ni sebab apa? Sebab saya nak Tuhan tu dia bantu pada spesifik perkara lah. Sebab Kan? dalam kepercayaan Cina ni dia memang, sebab tu kalau pernah dengar, dia setiap Tuhan, dia ada banyak Tuhan yang disembah. Sebab setiap Tuhan ni dia ada macam professionalism ataupun tugas tertentu. Contohnya tadi Azim sebut tentang Kuan Gong. Ada satu lagi Tuhan, kalau sahabat nampak di skrin ni, dia ada satu Tuhan kan, kalau pernah dengar nama Mandarin dia Cai Sen. Cai maksudnya kewangan ataupun kekayaan. Sen tu Tuhan. Jadi ataupun nama Melayu kita panggil dia dewa kekayaan. Jadi kalau tengok dalam gambar, dia memang pegang satu jongkok emas. Jadi Tuhan ni memang disembah khas untuk orang akan minta kekayaan. Macam tadilah yang minta 60 ekor tu. Yes, dengan Tuhan ni pun mereka ada minta. Sebab mereka nampak, okey, Tuhan ni dia akan ada satu tugas tertentu. Bila saya pergi sembah, okey, Tuhan ni khas untuk perlindungan contohnya. Yang Kuan Gong tadi. Lepas tu kalau Cai Sen ni, orang pergi sembah sebab dari segi dia beri kekayaan. Ada juga satu Tuhan yang dia dulu kalau ikut kisah lah, tu Tuhan kita kata Tuhan perubatan lah. Maksud dia macam doktor lah. Dia bila orang sakit ke apa, dia akan pergi sembah untuk meminta supaya penyakit dia dapat sembuh. Ataupun kalau yang sihat, pergi juga untuk meminta supaya kesihatan dia lagi sihat. Ya, betul. Jadi boleh nampak lah, ni pemahaman ni orang akan lihat Tuhan dia, sebab benda tu dia macam sifat manusia lah. Macam tadi saya katalah tentang psychologically, kita bantu orang, orang bantu balik kita. Nah itu juga dalam marketing kita selalu nampak lah, saya percaya sahabat-sahabat bila pergi ke, contoh lah kita ke shopping mall. Kenapa? Kedai-kedai dia memberi free gift. Ataupun kedai-kedai dia akan memberi tester dari segi makanan. Ataupun tester contoh barang kosmetik. Ya, salah satu sebab dia nak bagi orang cuba dulu barang tu. Satu lagi dari segi psychologically, kita panggil reciprocal. Maksudnya kita akan, apa orang bagi kita, kita akan cuba membalas balik. Dia rasa macam terhutang budi sikit lah kan. Ya, macam budi lah. Kita memang akan ada perasaan tu. Jadi bila orang bagi tester, kita rasa, oh saya dah makan, saya kena beli sikit lah. Ataupun kalau kosmetik, saya akan beli sikit sebab saya dah test, tak apalah beli sikit yang murah pun tak apa. So benda tu marketing teknik. Dan benda ni psychologically, dalam bab keagamaan, kepercayaan pun manusia akan fikir benda tu juga sebenarnya. Betul lah. Okey. Sebab tu yang bila sebut pasal benda ni, ini yang satu benda, satu salah faham yang kita kena bantu untuk leraikan. Sebab apa, kalau kita tengok dalam konsep Islam, dia memang dah bagi tahu secara clear dah. And Tuhan Allah dengan hubungan kita dengan Allah ni, dia bukan macam that kind of kita kata servis lah. Dia bukannya kita sembah dia, Allah kena bagi servis pada kita. Tidak. Kan? Sebab apa? Allah dah bagi tahu secara jelas yang dunia ni memang kita akan uji dia. Allah akan uji kita. Sebagai contoh Allah sebut dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat ke-2. Yang mana Allah kata apa? Dialah yang telah mentakdirkan adanya kematian dan hidup kepada kamu, iaitu kita, untuk apa? Nak uji, nak uji dan untuk menzahirkan keadaan kita. Nak zahir apa? Zahir apa yang sebenarnya tersirat dalam hati kita. Adakah kita percaya pada dia ataupun kita tak nak beriman pada dia. Nak zahirkan untuk apa? Nak tengok siapa di kalangan kita yang lebih banyak beramal, yang lebih beriman kepada dia. Jadi ini satu benda Allah dah janji dah, bahawa dunia ni bukan satu kita kata kesenangan lah, tetapi dia adalah satu adanya ujian, adanya kesengsaraan. Sebab tu kalau tengok dekat point yang saya ada kongsikan, just satu point yang saya bagi respon pada dia, saya bagi contoh, dia terus dia kata, oh sangat deep ni. Dia berfikir. Dia berfikir. Saya bagi contoh apa? Saya kata kat dia, bayangkan kalau contoh kamu dah berkahwin. Kamu dah berkahwin, lepas tu kamu tetap dengan kepercayaan bahawa Tuhan tu tak wujud. Dan adakah dia akan menghalang untuk isteri kamu untuk tak mati pada akan datang? Dia pun kata, oh deep tu. Maksudnya dia sedar bahawa
hakikatnya sama ada you percaya ataupun tidak pada Tuhan, kita kata Tuhan tu tetap ada. Dan tetap kesengsaraan ataupun kehilangan tetap akan ada. Sebab itulah kita kata Islam tu alhamdulillah dia memberi kita kesedaran tu. Dia memberi kesedaran bahawa dunia ni bukan dia adalah satu realiti, ada kesedaran tu lah. Jadi tak sedar pula rupanya dah panjang lah, kita dah hampir setengah jam dah. Kan? Macam rasa macam banyak benda lagi nak berkongsi ni. Tapi rasa dah masa kita kata tak mencukupi kat situ. Jadi mungkin kalau kita kata mungkin insyaAllah kita akan sambung pada akan datang untuk episod yang kita kata sambungan tu. Jadi mungkin dalam masa sama kalau ada sahabat-sahabat yang nak mungkin terlibat dengan MRM, so apa yang mungkin boleh diorang buat, Adam? Okey, kalau mungkin sahabat bila lihat pada video tadi kami buat street dakwah, jadi saya buat sedikit kesimpulan lah daripada apa yang kami kongsikan. Antara benda tu adalah bila kita buat dakwah, kita bukan hanya fokus kepada non-Muslim, tapi Muslim juga. Kami kata Islam. Kami cuba, yang beriman kita cuba meningkatkan keimanan. Tapi kadang-kadang kita tahu keimanan manusia ni kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Jadi ada kalanya kami approach Muslim juga supaya kita dapat memberi nasihat sedikit, sebab kita kata adinu wa nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi di situlah kami berkongsi. Dan satu lagi teknik berdakwah yang saya boleh kongsikan daripada video tadi yang sepanjang setengah jam kita berbincang. Bila kita berdakwah ni, kita tak semestinya kita menyampaikan je. Kita memberi persoalan untuk prospek kita berfikir. Sebab kita tak bagi terus kenyataan, tapi bila kita bagi persoalan dan orang yang berfikir ni yang rasional dan logikal, dia akan fikir, oh betul juga, Tuhan ni dia tak semestinya apa yang saya nak dia kena bagi. Apa sifat Tuhan sebenarnya. Jadi di situ kami cuba, kami tak bagi dia jawapan, tapi kami macam bagi satu guideline lah. Kami guide dia untuk pergi kepada yang paling dekat dengan kebenaran tu. Betul. Jadi itulah kesimpulan untuk perkongsian, dan harap dapat sahabat-sahabat yang menonton live ni boleh mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Dan kalau sahabat ada yang berminat untuk, sebab yang ni adalah video, kami berkongsi video je. Kalau ada sahabat yang ingin menyertai ataupun nak melihat secara live di lapangan, bukan live di social media tapi live di lapangan, kami ada membuat program street dakwah. Jadi kalau lihat di skrin anda, di sini ada satu poster, iaitu setiap hari Ahad kami ada buat street dakwah di Bukit Bintang. Jadi contoh bulan ni, bulan 10, kami membuat street dakwah di Bukit Bintang dengan tema tentang Muslim love Jesus, ataupun kita kata Nabi Isa lah. Ya, betul. As a prophet of God. Ya. Yang tu penting. Kita kata Nabi, bukan Tuhan. Jadi kami membuat dakwah, dan kalau sahabat yang berminat ataupun berkelapangan, boleh juga datang, iaitu pada 2.30 hingga 5.30 boleh datang ke Bukit Bintang. Nak naik LRT, MRT sana memang senang untuk sampai. Jadi boleh jumpa kami di sana, saya dengan Bro Azim. Dan juga kalau ada sahabat yang tak berkelapangan dan juga nak menyumbang tenaga, tak dapat, ada cara lain untuk kita membantu kerja dakwah ni, iaitu melalui dari segi kita kata dakwah melalui mal kita, dari segi kewangan kita. Yalah, sebab kita kata ada Baitul Mal. Baitul Mal buat kerja apa? Dari segi kebajikan, dari segi kewangan, membantu. Jadi dalam dakwah ni, yes, dari segi kewangan, bukan saja kita tak kata mesti orang kaya je boleh bantu. Tapi RM1, RM2 berdasarkan kemampuan kita, insyaAllah. Yang penting bukan berapa yang kita bagi. Yang penting adalah apabila kita derma tu, kita membantu tu, apa niat kita. Sebab Allah dia tak lihat berapa banyak kita bagi. Contohlah, katakan saya ada RM100. Saya bagi RM1 je. Tapi itu adalah 1% dari apa yang saya ada. Berbanding, contohlah kalau ada orang tu ada RM10,000, dia bagi 100, itu pun tak sampai 1%. Jadi benda tu bergantung pada niat kita dan juga apa yang kita keluarkan. Kita tak lihat pada kuantiti tu, tapi dari segi kita punya niat. Jadi itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Moga apa yang saya dan juga Bro Azim kongsi pada hari ini boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Jadi insyaAllah kita jumpa pada episod yang akan datang pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.